Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Mahadisan, nombor matrik TEC 09210031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas individu saya. Saya akan menerangkan tentang rutin harian di tadika. Di dalam slide saya ini mengandungi 6 isi kandungan. Antaranya ialah yang pertama, pengenalan, yang kedua, penghantaran dan kepulangan kanak-kanak, yang ketiga, dandan dan anak, yang keempat, penyediaan makanan, yang kelima, aktiviti rutin di tadika, dan yang keenam adalah penutup. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah pengenalan. Buku panduan ini adalah penting untuk dipatuhi bagi memastikan pelaksanaan operasi program-program di tadika Sweet Smart berjalan dengan lancar, selain memberi perhatian terhadap perkembangan dari segi kognitif, fizikal, emosi, komunikasi dan akhlak kanak-kanak di tadika. Buku panduan ini perlu dibaca, difahami dan dipatuhi oleh ibu bapa atau penjaga di tadika ini. Seterusnya ialah penghantaran dan pemulangan kanak-kanak. Saya akan terangkan berkaitan penghantaran dahulu. Ibu bapa semasa menghantar kanak-kanak di tadika perlulah memastikan kanak-kanak dihantar ke tadika mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak tadika. Sebagai contoh, kalau di dalam jadual, pihak tadika telah menetapkan penghantaran kanak-kanak di tadika pada pukul 7.30 hingga pukul 8, ibu bapa perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh tadika. Yang kedua, memastikan kanak-kanak telah dibersihkan terlebih dahulu sebelum dihantar ke tadika. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah memandikan anak-anak, menukarkan baju anak-anak sebelum menghantar ke tadika. Yang ketiga adalah pastikan kanak-kanak tidak mempunyai masalah kesihatan dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat tubuh badan. Sebagai contoh, sekiranya anak mereka demam, sakit, sesama ataupun batuk, pihak tadika tidak membenarkan kanak-kanak tersebut datang ke tadika kerana takut dijangkiti oleh pelajar-pelajar yang lain. Dan yang keempat ialah menyediakan keperluan asas kanak-kanak seperti perubatan, alatan tulis dan baju lebih bagi memudahkan urusan tadika. Sebagai contoh, anak-anak yang memang perlu memakan ubat setiap hari mengikut waktu, jadi ibu bapa perlulah membekalkannya dan memberi tahu kepada guru ataupun petugas tadika dan menyediakan alat tulis agar senang untuk anak-anak menulis. Penghantaran bagi kanak-kanak semasa menghantar kanak-kanak di tadika. Yang pertama, menyalam ataupun bersalaman dengan ibu bapa atau penjaga yang menghantar mereka sebelum memasuki ke dalam tadika. Yang kedua, kanak-kanak perlu menimbas suhu badan di hadapan ibu bapa atau penjaga sebelum memasuki kelas. Sebelum memasuki kelas, akan ada seorang guru ataupun petugas yang akan meminta pelajar untuk mengimbas suhu badan. Yang ketiga, ibu bapa perlu mengisi kehadiran dalam buku log anak-anak di hadapan guru. Dan yang keempat, guru membawa kanak-kanak untuk mencuci tangan dan duduk di tempat masing-masing sebelum diberikan sarapan. Seterusnya, saya akan menerangkan pemulangan kanak-kanak. Ibu bapa semasa pemulangan kanak-kanak di tadika. Yang pertama, memastikan kanak-kanak diambil dari tadika mengikut waktu yang telah ditetapkan dalam jadual waktu harian, iaitu pada 12.30 hari hingga 1:15 hari. Jadi ibu bapa perlu mengambil anak mengikut waktu yang telah ditetapkan oleh pihak tadika. Yang kedua, pastikan beg dan barang keperluan kanak-kanak telah lengkap sebelum dibawa pulang ke rumah. Jadi sebelum ibu bapa untuk bergerak pulang ke rumah, cek dulu barang anak-anak lengkap ataupun tidak. Dan yang ketiga, maklumkan kepada guru atau petugas mengenai penjaga yang akan mengambil kanak-kanak tadika. Sekiranya ibu bapa yang tidak dapat mengambil anak-anak, jadi perlu memberitahu guru atau petugas yang anak mereka akan diambil oleh penjaga.
Selain itu, kanak-kanak semasa pemulangan di tadika. Yang pertama, mengemas barang yang dibawa ke dalam beg sekolah bagi memastikan tiada barang yang tertinggal di tadika. Yang kedua, bersalaman dengan rakan sekelas serta mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan sebelum pulang. Yang ketiga, bersalaman dengan guru dan pembantu guru yang mengajar di dalam kelas pada waktu pembelajaran yang terakhir sebelum pulang ke rumah. Yang keempat, menunggu ketibaan ibu bapa atau penjaga di hadapan ruang tadika yang telah dijaga oleh petugas. Seterusnya, dandanan anak. Yang pertama ialah dandanan diri. Kanak-kanak memakai baju yang sesuai mengikut suasana aktiviti dalam jadual yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kalau waktu tu, hari tu kena pakai baju seragam sekolah, kanak-kanak pelajar diwajibkan untuk memakai pakaian seragam. Sekiranya waktu itu ada latihan, ada sukan, kanak-kanak diwajibkan untuk memakai baju sukan. Yang kedua ialah kanak-kanak haruslah menjaga rambut dengan kemas dan rapi. Dan seterusnya, kanak-kanak haruslah memakai tudung dengan kemas dan selesa. Jadi, bagi pelajar lelaki perlulah rambut yang kemas, tidak tercucuk mata. Pelajar perempuan pula perlulah memakai tudung yang kemas dan selesa. Yang ketiga ialah kuku hendaklah dipotong sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengelakkan kuman membiak di kuku. Jadi, pelajar-pelajar perlu memastikan kuku-kuku mereka dalam keadaan pendek. Sekiranya kuku mereka dalam keadaan panjang, guru atau petugas akan membantu untuk memotongkan kuku mereka. Dan dengan memotong kuku juga dapat mengelakkan dari berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti cakar-mencakar ataupun luka. Jadi, pelajar haruslah kuku dalam keadaan pendek. Yang keempat adalah guru haruslah melakukan demonstrasi menggosok gigi dan langkah penjagaan gigi dengan cara yang betul. Sebagai contoh, guru perlu menunjuk demo cara-cara memboros gigi dengan betul agar kanak-kanak dapat menjaga gigi mereka daripada kecil, supaya dapat mengelakkan gigi-gigi mereka daripada rosak. Jadi ibu bapa dan guru perlulah memastikan gigi-gigi pelajar dalam keadaan baik dan sihat. Seterusnya adalah penyediaan makanan. Ibu bapa dan kanak-kanak. Setiap kanak-kanak akan diberikan sarapan pagi dan juga makan tengah hari yang telah disediakan oleh pihak tadika. Selain itu, kanak-kanak tidak dibenarkan membawa makanan yang dibekalkan oleh ibu bapa dari rumah ataupun membeli makanan dari luar, kerana pihak tadika tidak mahu kanak-kanak terkena keracunan makanan daripada makanan luar. Jadi, pihak tadika tidak akan mengizinkan pelajar-pelajar untuk membawa makanan dari luar, kerana di tadika telah menyediakan makanan pagi dan juga tengah hari. Seterusnya, guru membimbing dan mengajar kanak-kanak tentang adab ketika makan. Sebagai contoh, guru akan mengajar cara membaca doa, cara duduk dengan posisi yang betul ketika makan, dan selain itu, guru memastikan kanak-kanak mencuci tangan dengan bersih. Seterusnya, guru akan menerangkan sedikit mengenai khasiat makanan yang kanak-kanak makan tadika. Jadi, ketika kanak-kanak itu sedang makan, guru akan memberitahu apa khasiat-khasiat yang ada di dalam makanan yang mereka tengah makan. Dan akhir sekali, guru akan membimbing kanak-kanak mengemas tempat makan mereka dengan bersih selepas selesai makan. Tujuan ini dilakukan adalah untuk mendisiplinkan kanak-kanak daripada kecil agar mereka tahu untuk mengemas tempat makan selepas selesai makan. Ini adalah contoh menu makanan seimbang untuk kanak-kanak. Pada sarapan pagi, iaitu hari Isnin, tadika telah membekalkan susu, Cocoa Crush dan kismis. Pada hari Selasa pula, susu, biskut dan kismis. Pada hari Rabu, susu, honey star dan kismis. Pada hari Khamis, susu, kuih muih dan kismis. Pada hari Jumaat, susu, roti, sandwich telur
Dan kismis, ini adalah untuk sarapan pagi. Manakala ini adalah contoh menu makanan seimbang untuk kanak-kanak pada tengah hari. Pada hari Isnin, nasi goreng Cina dan Milo ais. Pada hari Selasa, kuih tahu goreng dan jus oren. Dan pada hari Rabu, mi goreng dan jus apple. Pada hari Khamis, makaroni goreng dan jus tembikar. Dan pada hari Jumaat, nasi ayam dan jus strawberry. Ini adalah contoh menu seimbang bagi makan tengah hari. Akhir sekali ialah aktiviti rutin. Ini adalah contoh aktiviti di tadika. Pada pukul 7.30 hingga 8 pagi ialah kehadiran pelajar dan semak kesihatan. 8 hingga 8.30 pagi adalah sarapan pagi. 8.30 hingga 9 pagi seketar dan menyanyi lagu. 8.30 hingga 10 pagi adalah waktu bersama guru dengan menggunakan KSPK dan perkembangan diri. 10 hingga 11 adalah aktiviti luar yang melibatkan aktiviti lasak. 11 hingga 12 ialah makan tengah hari dan rehat. 12 hingga 12.30 ialah mengemas kelas dan beg sekolah. 12.30 hingga 1.15 tengah hari adalah waktu beratur, membaca doa pulang dan menunggu ketibaan ibu bapa. Penutup. Akhir sekali, garis panduan yang telah dihasilkan dalam buku ini adalah sangat penting. Garis panduan ini akan dijadikan sebagai rujukan sekiranya terdapat masalah ataupun muskilan terhadap tadika Swismart. Kesimpulannya, buku panduan ini sangatlah wajar dibaca dan difahami oleh ibu bapa atau penjaga kanak-kanak.